Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang mendengar. Nama saya Muhammad Hanif bin Zainal Abidin, Nomometri I21105416 dan saya adalah daripada kos Sarjana Muda Pengajian Islam. Dan pada hari ini saya akan memberi sedikit ulasan ataupun sedikit kupasan saya mengenai sebuah buku yang ditulis oleh salah seorang ulama yang terkenal di Malaysia, iaitu Allahyarham Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat. Dan saya rasa semua orang kenal siapakah beliau. Dan buku ini bertajuk Muhammad SAW, Jejak Junjungan Mulia. Jadi, sebagai pengenalan, buku ini diterbitkan pada tahun 2009 dan buku ini mengandungi sebanyak 66 bab yang menarik. Dan buku ini juga mengandungi sebanyak 248 halaman yang bercetak. Sinopsis bagi buku ini adalah, jika kita mengkaji dan juga menelaah buku ini, samalah seperti kita cuba berpegang kepada makna dan semangat nas-nas untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang sulit. Hakikatnya seolah-olah kita ni membelik diari hidup Rasulullah SAW dalam proses memuhasabahkan kualiti diri. Meskipun kita diberitahu bahawa Al-Quran merupakan wahyu yang jelas, namun penjelasan lanjut sangat diperlukan saat hidupnya baginda SAW. Ketersusunan kisah baginda telah menentukan batas-batas yang jelas tentang kehidupan yang tidak terkalahkan oleh mana-mana karya ciptaan manusia. Siapa yang ingin rasa dekat dengan Rasulullah, bacalah buku ini. Pasti anda seolah berada di zaman baginda. Antara salah satu bab yang menarik dalam buku ini adalah bab yang ketiga yang bertajuk kaum Ansar dan kaum Muhajirin di sisi Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-9 yang bermaksud, dan untuk orang-orang Ansar yang menetap dalam negeri hijrah iaitu Madinah dan dalam keimanan sebelum kedatangannya mereka iaitu kaum Muhajirin, mereka sayangkan orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka dan mereka tidak menaruh apa-apa pun keinginan di dalam hati mereka terhadap apa sahaja yang diberikan kepada mereka, iaitu kaum Muhajirin. Dan mereka mengutamakan kepentingan orang-orang Muhajirin dari kepentingan diri mereka sendiri, walaupun mereka dalam kesusahan. Dan barang siapa yang dipeliharakan dalam kebakhilan dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Peristiwa itu menjadi sumber hukum dalam bab kewajipan melayan tetamu. Meraihkan tetamu pada hari pertama hukumnya adalah wajib. Hari kedua pula adalah sunat dan hari ketiga pula hukumnya adalah harus. Hubungan akrab antara kaum Ansar dan Muhajirin dicemburui oleh syaitan. Sememangnya syaitan yang memusuhi Nabi Adam dan keturunannya lazimnya bekerja keras untuk menghasut manusia agar hubungan akrab kedua-dua kaum tersebut menjadi retak. Seterusnya, bab kedua yang menarik juga adalah bab yang ke-35, iaitu wasiat Nabi Muhammad SAW supaya memuliakan wanita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang bermaksud, dan para wanita itu, iaitu isteri, mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang makruf. Rasulullah SAW memperkukuhkan ucapannya dengan perkataan yang ringkas tetapi mengandungi hikmah yang banyak dengan tujuan menghapuskan kezaliman terhadap kaum wanita semenjak zaman jahiliah lagi. Nasib kaum wanita begitu buruk dalam sejarah dunia semasa di zaman Rom, Yunani dan Mesir Purba. Persepsi buruk terhadap kaum wanita telah dipulihkan dengan kedatangannya Rasulullah SAW apabila Islam mengangkat wanita setaraf dengan kaum lelaki. Konklusi yang boleh saya kongsikan berdasarkan buku ini adalah, pada saya buku ini amatlah menarik dan bermanfaat kerana semua isi kandungan yang terdapat dalam buku ini dapat memahamkan saya bagaimana ketersusunan kisah Rasulullah SAW. Justru manfaat buku ini juga dapat melatih diri kita supaya dekat dengan baginda. Dan insya-Allah saya pun yakin bahawa semua yang membaca buku ini turut akan merasa perkara yang sama. Dan marilah sama-sama kita membaca buku ini dan kita mengetahui kisah hidup baginda pada zaman dahulu. Sekian sahaja daripada saya. Maaf sekiranya ada kekurangan dan terkasar bahasa. Segala kelemahan datangnya daripada saya dan segala yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Assalamualaikum. Sekian, terima kasih.